Bertemu kembali. Malaysia berjaya menarik pelaburan sebanyak 107.5 bilion ringgit meliputi sektor perkilangan, perkhidmatan dan lain-lain bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, jumlah itu menunjukkan lonjakan ketara sebanyak 69.8% berbanding 63.3 bilion ringgit bagi tempoh yang sama pada tahun lalu. Dan juga beliau memberitahu daripada jumlah tersebut pelaburan langsung asing ataupun FDI menyumbang sebanyak 58.1% atau 62.5 bilion ringgit berbanding 19.8 bilion ringgit pada tempoh yang sama tahun lepas. Pelaburan langsung domestik DDI pula menyumbang sebanyak 41.9% atau 45.1 bilion ringgit. Dan dalam era pemulihan ekonomi pasca pandemik, Malaysia amat memerlukan pelaburan bagi mempercepatkan pemulihan serta paling penting menyediakan peluang pekerjaan. Bukan itu sahaja, sasaran menjadi Malaysia sebuah negara berpendapatan tinggi di bawah rancangan Malaysia ke-12 juga harus menitik beratkan soal pelaburan berkualiti ini. Apa yang bakal terkandung dalam bajet 2022 untuk merancakkan lagi usaha menarik pelaburan? Kita mahu bincangkan topik ini bersama dengan Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi, Kewangan dan Perbankan UUM, Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin. Assalamualaikum Prof, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Prof, pertama sekali untuk kita menarik masuk pelaburan, ekosistem kita perlulah kondusif dan juga berdaya saing. Pertama sekali, kita melihat kerajaan mengakui kita ada masalah struktur. Ini dalam rancangan Malaysia ke-12. Pelaburan yang kita banyak sebenarnya tertumpu kepada menggaji pekerja yang separuh mahir dan juga kurang mahir. Adakah kita sudah melihat mungkin iltizam baharu untuk reformasi struktur ini berlaku? Bagi saya, rancangan Malaysia ke-12 jelas menunjukkan kalau kita melihat kepada iltizam itu, bagi saya memang kerajaan mempunyai komitmen yang tinggi dalam usaha untuk nak mereformasi terutamanya daripada aspek pasaran buruh kita supaya kita dapat bersaing dan juga meningkatkan lagi daya saing ekonomi kita pasca pandemik. Begitu juga kalau kita lihat dokumen-dokumen lain yang telah pun dibentangkan sebelum ini seperti rancangan Malaysia ke-11 dan juga dasar-dasar yang telah pun diletakkan terutamanya dalam konteks digital economy. Jadi bagi saya persoalan dia sekarang ni bagi saya adakah kita bersedia dari segi bagaimana kita memastikan bahawa keadaan ataupun faktor-faktor yang dapat meningkatkan lagi sebagai contoh tahap produktiviti buruh negara. Maksud saya pelaburan-pelaburan yang dijangkakan akan kita perolehi itu akan dapat membuka daripada perspektif meningkatkan produktiviti buruh supaya kita mungkin tidak lagi terlalu bergantung kepada buruh asing berkemahiran rendah. Sejauh mana pelaburan-pelaburan ini dapat mencipta peluang pekerjaan yang berbentuk berpendapatan tinggi, kerana kita tahu bahawa lebih 61% daripada pekerjaan yang ada di pasaran buruh ini adalah pekerjaan yang low and middle skill employment. Jadi kita nak yang berpendapatan tinggi. Dan bagaimana jangkaan pelaburan yang akan kita perolehi dan juga dasar-dasar yang telah pun ataupun perancangan yang telah pun direncana ini dapat mengurangkan dari sudut mismatch dalam pasaran itu supaya kita dapat memberikan peluang pekerjaan dan juga pendapatan yang optimum kepada rakyat negara kita terutamanya golongan muda. Dan saya juga melihat keperluan selain daripada perancangan dasar yang diletakkan, perubahan reformasi dari sudut regulatory dari sudut perundangan dan juga bagaimana kita dapat memperkasakan pelbagai undang-undang yang boleh meningkatkan dari sudut standard perdagangan, standard antarabangsa dan juga dari sudut ketelusan dan juga keterbukaan daripada perspektif pelaburan dan juga perdagangan yang kita akan capai dalam masa yang berbentuk sederhana dan juga panjang. Kerana kita perlu faham bahawa apabila kita bercerita berkenaan dengan
pelaburan dan sebagainya, apa yang penting adalah daripada aspek daya saing negara kita. Dan bila kita sebut daya saing, kita tidak boleh hanya melihat sejauh mana peningkatan dalam contohnya pelaburan yang masuk di negara kita. Kita perlu bandingkan data-data ini juga bersama dengan jiran-jiran kita, negara-negara yang berada di sekeliling kita. Jadi maksud dia bila kita kata dalam konteks daya saing ini, kita juga perlu melihat apakah yang berlaku di negara luar. Jadi di sanalah kita dapat melihat sejauh mana daya saing kita ini meningkat dan sejauh mana kerajaan serius dalam erti kata untuk nak betul-betul address the structural issues yang sebenarnya sudah pun berada di dalam ekonomi kita ni sebelum pandemik lagi. Prof, kalau Prof menyentuh tentang indeks daya saing global ini, pada tahun 2021 kita melihat Malaysia ditempatkan di tangga ke-25 daripada 64 buah ekonomi. Dan juga kalau kita lihat kepada peningkatan berbanding tempat ke-27 pada tahun 2020. Kalau kita melihat juga laporan kemudahan menjalankan perniagaan oleh Bank Dunia 2020 juga menempatkan Malaysia di tangga ke-12 daripada 190 ekonomi dan juga kedua di Asia Tenggara sebenarnya. Itu angka-angka yang kita lihat menggambarkan Malaysia sebenarnya satu destinasi yang amat menarik. Adakah kita melihat bahawa kita pada ketika ini di landasan yang tepat dari segi fokus kita dan apa lagi penambahbaikan yang segera yang perlu dilakukan di bawah bajet 2022? Di dalam bajet 2022 adalah bajet yang pertama selepas rancangan Malaysia ke-12 dibentangkan. Jadi pada saya apa yang penting dalam belanjawan 2022 seperti juga yang saya dah baca kenyataan pra bajet 2022, saya melihat ada usaha dalam konteks hala tuju untuk nak kita kata memulakan semula ekonomi ataupun resetting the ekonomi ni pun adalah salah satu daripada tema di dalam rancangan Malaysia ke-12. Jadi saya juga jangkakan bahawa di dalam bajet 2022 penumpuan terhadap reformasi dan juga memperkasa ekonomi itu ataupun kita kata revitalize dan juga reform, ini bagi saya memang akan ditumpukan. Namun begitu, saya berpendapat ada juga beberapa perkara yang perlu saya fikir ditambah baik dan juga perlu ada dalam konteks kita nak meningkatkan competitiveness level ataupun tahap daya saing kita tu. Saya fikir reformasi dalam konteks percukaian itu penting. Walaupun ini tidak disebut di dalam kenyataan pra-bajet 2022, tapi bagi saya kerajaan perlu memulakan perbincangan ataupun memberikan satu indikasi, mungkin tidak di dalam bajet 2022 tetapi mungkin dalam beberapa tahun terdekat di dalam konteks rancangan Malaysia ke-12, kerajaan perlu memberikan satu indikasi dan juga satu seperti hint perlunya ada reformasi dari sudut sektor dari sudut sistem percukaian kita kerana pelabur ingin melihat satu sistem cukai yang lebih efisien dan juga lebih telus. Okey, itu pertama, dan kedua, apabila kita dapat melakukan perubahan dari sudut reformasi sistem percukaian ini, kita juga boleh melihat bagaimana cukai yang ada, sebagai contoh cukai korporat yang mungkin kita boleh kurangkan, tapi mungkin bukan di dalam belanjawan 2022 tetapi mungkin dalam masa 2023 dan seterusnya, supaya kita dapat bersaing, kerana kita tahu bahawa di kawasan ataupun in this region ASEAN ini corporate tax kita memang antara yang tertinggi. Jadi ini sebenarnya yang perlu kita lihat. Selain daripada itu, sememangnya bagi saya apa yang penting juga adalah komitmen kerajaan, terutamanya dalam perspektif perjanjian multilateral antarabangsa, yang mana saya maksudkan di sini adalah komitmen kerajaan daripada perspektif RCEP dan juga CPTPP. Ini bagi saya penting untuk kita nak menarik pelabur, kerana kita berada pada keadaan pasca pandemik ini, kita perlu bersaing dan bersama-sama juga maju ke hadapan dengan negara lain. Isu dia bagi saya RCEP dengan CPTPP ini, terutamanya CPTPP lah,
ialah apabila kalau kita tidak menampakkan komitmen yang jelas untuk nak meratifikasinya ataupun menyertainya di masa hadapan. Mungkin berbeza dengan RCEP kerana saya fikir RCEP dah jelas, mungkin dalam suku pertama tahun hadapan kita mungkin akan meratifikasinya. Tapi bagi saya dari sudut reformasi dan juga bagaimana kita nak menarik pelabur asing, yang bagi saya lebih banyak perubahan itu akan berlaku adalah di dalam CPTPP kerana ia bukan saja aktiviti perdagangan tetapi standard perdagangan antarabangsa yang bagi saya akan dapat meningkatkan lagi standard kita dan dapat menarik lagi ramai pelabur asing untuk nak melabur di negara kita. Jadi inilah saya fikir perkara-perkara yang mungkin boleh disentuh di dalam belanjawan bajet 2022 yang mana saya fikir akan memberikan indikasi jelas bahawa kerajaan serius untuk nak meningkatkan lagi usaha untuk nak menarik pelabur asing di masa depan kerana seperti yang Najib sebutkan pada awal tadi bahawa pelaburan ini penting dari segi untuk kita nak meningkatkan peluang pekerjaan di masa depan. Dan juga mungkin saya nak sentuh satu lagi adalah berkaitan dengan sistem pendidikan kita. Jadi perlu juga ada satu reformasi yang menyeluruh dari sudut education system kita di dalam belanjawan ataupun bajet 2022 nanti. Okey, Prof. Irwan, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini meluangkan masa membincangkan tentang bagaimana usaha kita menarik pelaburan dalam dan juga inisiatif di bawah bajet 2022 yang kita mungkin boleh jangkakan. Terima kasih. Kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Anda masih lagi menonton Niaga Awani bersama saya Najib Arif. Kita masih lagi membincangkan tentang bajet 2022 dalam konteks menarik masuk pelaburan asing untuk memulihkan ekonomi dan juga menyediakan peluang pekerjaan pada masa kini. Okey, kalau kita melihat kepada dalam keadaan masa kini, saya nak bersama dengan seorang lagi tetamu saya, Datuk Nizam Masya, Pengerusi Pertubuhan Pembangunan Antarabangsa dan Penyelidikan untuk Kelestarian Idris. Terima kasih Datuk kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, tadi saya ada bincangkan bersama dengan tetamu sebelum ini iaitu berkaitan dengan bagaimanakah untuk menarik pelaburan dalam konteks hubungan multilateral. Kita ada RCEP ataupun RCEP dan juga CPTPP. Dalam konteks RCEP itu mungkin lebih jelas kerjasama itu. CPTPP, bagaimana untuk kita melihat kerajaan memberikan tumpuan mungkin bajet 2022 juga memberikan komitmen baharu untuk kedua-dua perjanjian ini? Pertamanya kita kena clear. Terima kasih Najib. Pertama sekali kita kena clear tentang arah tuju kita punya pembangunan negara ini. Kita tidak boleh bahawa hala tuju dan arah pembangunan ini ditentukan oleh external factor, faktor-faktor luaran. Kerana kita faham bahawa faktor-faktor luaran ini sebenarnya dia lebih nak menguntungkan tentang pelobi negara-negara besar dan kita punya perjanjian perdagangan seperti mana telah, bukan benda yang baru, telah dibincangkan dengan sekian lama. Kita nampak bahawa keuntungan, benefit kepada Malaysia ini pun tidak jelas ataupun tidak memberi satu yang signifikan. Contohnya dalam RCEP itu, mereka telah mengeluarkan elemen yang cukup besar, itu Investor State Dispute Settlement, yang mana cukup kuat ada dalam CPTPP. Itu menunjukkan bahawa pola dari segi perbincangan tentang sovereignty negara, sovereignty ekonomi negara itu telah berbincang pada pola yang lebih radikal pada ini, dan itu juga apa yang berlaku kepada beberapa negara yang telah menandatangani CPTPP tetapi mereka terpaksa melanggar beberapa syarat-syarat yang telah ada kerana dalam proses pemulihan dan juga recovery yang berlaku dalam pengurusan yang berlaku dalam konteks COVID. Jadi kita kena bezakan di antara local needs, local kehendak tempatan berbanding dengan just to join the bandwagon, mengikut kehendak negara-negara lain. Sebab dalam konteks Malaysia, kita lihat dalam contohnya FDI pada tahun lepas, kita jatuh lebih kurang 2/3 daripada tahun sebelum itu. Walaupun pada baru-baru ini kita sebut kata ada kenaikan lebih kurang 200%, tetapi kita faham kenaikan itu adalah daripada 2/3 yang telah kita jatuh. Jadi of course kita akan naik. Of course. Dan kita kena faham bahawa kehendak yang kehadapan ini adalah Malaysia mana-mana negara yang post COVID ini,
kita negara pelabur ini melihat kepada negara yang stabil dari segi ekonominya, dari segi politiknya, dan mereka memerlukan negara yang boleh adaptation dari segi ekonomi baru, digital ekonomi, high skill labor, infrastruktur, kata polisi yang lebih jelas, tidak ada orang kata U-turn dan sebagainya, dan juga dari segi capacity talent dan impak daripada COVID itu sendiri telah memberi kesan yang besar kepada kita punya SME punya supply chain yang akan menjadi support system kepada pelaburan yang akan datang. Jadi semua ini adalah faktor-faktor dalaman, internal punya factors yang mana memberi efek kepada perniagaan lokal ekonomi kita, ataupun kita nak cakap tentang pekerja-pekerja. Dan both local ekonomi kita, SME kita, pekerja-pekerja kita sekarang ini mengalami keadaan yang kata teruk. Mereka kehilangan pekerjaan, bisnes tengah nazak. Ya. Jadi andai kata kita tidak melihat concern ini menjadi prioriti utama, the drivers dalam konteks kita punya ekonomi, dan nak bercakap semata-mata tentang CPTPP ni bukan aspiration, bukan kata semangat, cita-cita dan sebagainya. It's a legal binding document. Ya. Yang apabila kita tidak mematuhinya, kita akan disaman, kita boleh diambil tindakan, kita punya ada trade sanction dan sebagainya. Ya. Dan persoalannya, adakah ia memberi benefit kepada kita? Dan setakat studi yang kita ada sepanjang 4-5 tahun itu, kita tidak melihat manfaat yang besar, terutama kepada lokal ekonomi, kepada lokal SMEs dan juga kepada pekerjaan yang menjadi asas tulang belakang masalah kita dalam pemulihan COVID pada hari ini. Ya. Datuk, bukan itu saja. Kalau kita melihat Malaysia juga sebenarnya terus mensasarkan pelaburan berorientasikan teknologi maju berkualiti tinggi dalam bidang pertumbuhan baharu yang juga memfokuskan kepada kemampanan jangka panjang bersesuaian dengan inisiatif alam sekitar, sosial dan juga tadbir urus ataupun ESG. Itu apa dikatakan oleh Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri sebelum ini. Apa cabarannya? Kerana kalau kita melihat fokus kita mungkin ada banyak yang kita nak tarik dan sebagainya. Untuk ESG ini, kelestarian ini, adakah mampu kita capai? Apa cabaran untuk kita melaksanakan, merealisasikan capaian ini? Dalam konteks aspirasi, saya rasa perbincangan tentang menuju kepada teknologi baru, ekonomi baru, digitalisasi, high skill labours, semua ini telah dibincangkan lebih mendalam. Even benda itu ada dalam wawasan kemakmuran bersama. Cabarannya adalah dari segi implementation dia. Rata-ratanya kita boleh bercakap tentang kata high value investment. Ini telah menjadi satu problem sejak daripada 2016, daripada 2015 ke 2020. Yang mana walaupun FDI kita tinggi, tetapi dalam konteks ke arah mana pelaburan itu ditunjukkan, dia masih lagi kepada pelaburan yang bukan high technology, high investment, dan menyebabkan pekerjaan yang dihasilkan juga bukan high skill. Jadi masalahnya pada hari ini adalah implementation. Dan ini memerlukan coordination di kalangan agensi-agensi kerajaan dan sebagainya. Yang menakutkan saya apabila ada inkonsistensi di antara polisi dengan pelaksanaan. Contoh yang kita katakan dalam rancangan Malaysia ke-12 itu sendiri, saya nampak emphasis yang banyak tentang program pemulihan pasca COVID itu agak kurang jelas. Padahal itu, that is the elephant in the room. Itu masalah yang paling besar yang berlaku pada hari ini. Jadi kalau kita nak cakap tentang bajet itu sendiri, dia perlu banyak cakap bagaimana kita nak memulihkan SME kita, rantaian belakalan kita, pekerja-pekerja kita yang mana, dan juga menolak mereka ke arah perkembangan ekonomi baru. Tetapi ada disconnect yang mana saya lihat di dalam rancangan Malaysia ke-12 tidak ada emphasis. Padahal pandangan saya, program pemulihan COVID itu akan mengambil masa sekurang-kurangnya 2 tahun lagi ke hadapan, iaitu half of the rancangan Malaysia ke-12. Bagaimana dalam polisi yang terbesar ini tidak ada, tetapi pada bajet yang depan kita mengharapkan bahawa program pemulihan itu menjadi sentral dalam konteks pembangunan industri kita, termasuk industri pelancongan, retail dan sebagainya. Jadi itu pun kita lihat ada disconnect. Jadi bagaimana nanti dalam konteks implementationnya. Jadi bagi saya isu disconnect, isu birokrasi, dan di samping itu juga dari segi political instability yang ada, semua itu bagi saya ada hindrance yang menyebabkan pelabur-pelabur yang kita tengok banyak, Tesla, Amazon, Google dan sebagainya, tidak memilih Malaysia sebagai destinasi pelancongan destinasi
pelaburan yang pasca COVID ini. Okey, Datuk, secara ringkas ni kita berbaki 2 minit. Kalau kita melihat daya penarik pelaburan itu iaitu modal insan sebagai contoh. Kalau di Malaysia ini kita sudah lama berbincangkan tentang modal insan ini, mismatch antara apa yang kita hasilkan dengan industri dan sebagainya. Bagaimana dalam tempoh yang singkat 2022 mungkin apa low hanging fruits untuk kita fokus supaya kita memastikan mismatch ini dapat kita seragamkan? Pertamanya kita perlu balancekan di antara keperluan kata pekerja berkemahiran rendah dengan pekerja berkemahiran tinggi. Ia sepatutnya menuju kepada pekerja berkemahiran tinggi. Tetapi kita masih ada isu lambakan pekerja asing yang terlalu banyak. Yang mana juga mereka terperangkap dengan isu abuse dan sebagainya. Itu satu baggage kita yang cukup besar yang belum diselesaikan. Jadi bagaimana kita nak shift daripada pertama sekali, dan dalam konteks yang sama, pekerja tempatan ini mempunyai keperluan yang besar kerana mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan makin kurang. Jadi the balancing between the policy kita dalam konteks foreign workers ini kepada menghasilkan lebih banyak pekerjaan dan pekerjaan yang berpendapatan tinggi adalah satu cabaran yang cukup besar yang harus ditangani oleh kerajaan moving forward. Tidak dapat tidak. Okey. Datuk, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Memang ini adalah tak cukup masa untuk kita nak bincangkan. Nanti insya-Allah kita akan cari masa bersesuaian untuk kita bincangkan panjang lebar tentang isu ini. Datuk Nizam Mashar, iaitu Pengerusi Pertubuhan Pembangunan Antarabangsa dan Penyelidikan untuk Kelestarian IDRIS, membincangkan bagaimanakah usaha kita menarik masuk pelaburan dan sudah pasti menumpukan kepada permasalahan tempatan, execution, pelaksanaan itu berbanding dengan dasar-dasar yang kita umumkan sebelum ini. Baik, sekian saja Niaga Awani untuk jam ini. Anda boleh ikuti perjalanan 100 hari pertama Kabinet Pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membuktikan keberhasilan dan pencapaian kepada rakyat dan juga segala maklumat lain dalam astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.